Hai, Assalamualaikum. Bersama saya, Cikgu Syikin dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Hari ini kita akan mulakan dengan tajuk yang pertama, bidang teknikal, unit 1, penghasilan projek. Standard kandungan 4.3 mereka bentuk projek bertema berdasarkan bahan logam dan bahan bukan logam. Standard pembelajaran 4.3.1 menyatakan bahan yang akan digunakan seperti polyvinyl klorida dan perspek. 4.3.2 menyatakan nama dan fungsi alatan tangan seperti gergaji tangan, gergaji lengkung halus, gergaji kerawang, pahat, pisau, perspek. Objektif pada hari ini, murid dapat menyatakan bahan dan kegunaan PVC dan perspek. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan. Murid dianggap berjaya sekiranya dapat menyatakan 2 kegunaan PVC dan perspek serta menyatakan 3 nama dan fungsi alatan tangan. Baiklah, sekiranya kamu ada buku teks, boleh rujuk buku teks muka surat yang pertama. Okey. Kamu boleh lihat kat sini adalah gambar menunjukkan sebuah situasi di sebuah kompleks membeli belah. Kamu biasa pergi pusat membeli belah kan? Kamu nampak ada beberapa mesin yang selalu digunakan. Okey, yang pertama sekali apa yang kamu nampak ialah eskalator. Kedua ialah lift. Dan ketiga ialah mesin pengilap lantai. Kamu tahu tak bagaimana ketiga-tiga mesin ini berfungsi? Ya, ianya menggunakan mesin-mesin apa? Kita akan belajar pada tajuk yang seterusnya. Tapi hari ini kita nak kenali dulu bahan-bahan dan alatan tangan yang kita gunakan dalam penghasilan projek. Okey, ini adalah antara bahan yang akan digunakan. Yang pertama sekali ialah polyvinyl klorida ataupun dikenali sebagai PVC. Kenapa bahan ini digunakan? Kerana bahan ini ialah bahan plastik yang ringan, keras, kukuh, mudah lentur, kuat dan tahan lama terhadap cuaca yang berbeza. Ia juga merupakan penebat yang baik, lengkap dan mudah lentur. Dan juga mempunyai pelbagai bentuk. Okey, PVC ini banyak digunakan dalam pembuatan barangan seperti paip air, penyambungan paip air, sesalur penyambungan elektrik. Okey, kat rumah kamu ada paip air kan? Kamu tengok bahan yang digunakan itu sebenarnya ialah daripada PVC. Sesalur penyambungan elektrik kat rumah pun kalau kamu perhatikan itu sebenarnya ialah daripada PVC. Okey, bahan yang seterusnya ialah perspek. Perspek ini ialah plastik keras dan tahan lasak. Lebih kukuh berbanding kaca. Boleh didapati dalam bentuk rod, kepingan, tiup lutsina dan pelbagai warna. Ianya juga ringan, kuat dan tahan lama. Okey, perspek ini banyak digunakan dalam pembuatan perabot dan papan tanda. Okey, kalau kamu tengok kat rumah ada kereta kan, ada motor kan. Flag kenderaan tu sebenarnya digunakan daripada bahan perspek. Okey, perabot pun kalau kamu perhatikan ada setengah perabot yang cermin dia tu bukannya daripada kaca. Sebenarnya ianya diperbuat daripada perspek. Okey, kita tengok pula perbezaan antara PVC dan perspek. Okey, PVC tidak mudah retak, manakala perspek mudah retak. PVC mudah dilentur, perspek sukar dibentuk atau dilentur. PVC lebih murah berbanding perspek. Sebab tu PVC banyak digunakan. Baiklah, seterusnya kita pergi tajuk yang seterusnya iaitu kita kenali dulu alatan tangan dan fungsinya. Okey, alatan tangan yang pertama, gergaji tangan.
digunakan untuk memotong kayu dan papan yang tebal. Okey, ini ialah gergaji tangan. Ini pemegang dia. Ini bilah dia yang rata ni. Yang bergerigi ni kita panggil sebagai mata gergaji. Ini pula cara penggunaannya. Kamu tengok. Gunakan dengan berhati-hati. Okey, seterusnya. Gergaji lengkung halus. Menggergaji bentuk lengkung pada bahan yang nipis. Kalau bahan tebal tak boleh ya. Nanti gergaji tu akan patah. Sebab tu dia gunakan pada bahan yang nipis. Okey, ini bentuk dia. Ini adalah pemegang dia. Sini rangka dia. Ini bilah dia yang atas tu. Yang bawah dia tu adalah mata dia. Bentuknya pun macam gergaji. Okey, gunakannya juga dengan penuh berhati-hati. Okey, ini pula ialah gergaji kerawang. Digunakan untuk memotong pelbagai bentuk pada bahan seperti papan lapis, perspek, MDF dan plastik. Ianya menggunakan tenaga elektrik. Dan bila kamu gunakan bentuk gergaji kerawang ni, lebih cepat kerja kamu. Sebab dia menggunakan elektrik, bukan guna tenaga tangan. Dan garisan yang berlengkuk pun kita boleh gunakan gergaji kerawang. Okey, ini pula ialah pisau pemotong perspek. Okey, nak potong perspek tu bukan sembarang pisau kita gunakan ya. Ada pisau khas dia. Ni. Tengok mata dia. Beza kan? Ni pemegang dia. Okey, ni cara nak guna. Tengok macam mana cara nak guna. Okey, seterusnya ialah pistol pengukur atau lebih dikenali sebagai stapler gun. Okey, kegunaannya untuk mencantum kepingan yang nipis dan lembut seperti papan lapis dan bot lekap ataupun mounting board. Digunakan bersama dawai kot. Ini biasa kamu nampak cikgu-cikgu kamu guna untuk stapler kan. Sebab ini lebih tahan. Alat seterusnya, pahat. Untuk memahat, meraut dan meratakan tanggam. Ni kamu memang jarang nampak. Dia nampak ni hulu dia, tengok mata dia. Dia tepi mata dia tu bergaris macam kamu nak buat tulisan hot tu. Ini dia. Itu adalah bentuk pahat untuk mencantikkan, mengemaskan projek kamu supaya dia tak licin. Okey, seterusnya ialah pistol perekat panas atau lebih dikenali sebagai hot glue gun. Fungsinya untuk mencairkan glue panas semasa proses mencantum. Okey, dalam projek ni kamu gunakan untuk mencantumkan perspek. Perspek tak boleh paku Bila kamu paku dia akan retak. Sebab tu kita gunakan pistol perekat panas. Okey, seterusnya kita kenali pula bahan pengikat dan pencantum yang akan kamu gunakan. Bahan yang pertama ialah dawai kokot. Ataupun biasa kamu sebut dengan apa? Ubat stapler. Sebenarnya sebutan yang betul ialah dawai kokot. Okey, dawai kokot terdapat dalam pelbagai saiz mengikut jenis pistol pengukur yang digunakan. Bukan sembarang dawai kokot kamu boleh masuk dekat mana-mana pistol pengukur tu ataupun stapler kan. Dia ada jenis-jenis dia. Okey, dan yang seterusnya ialah rod perekat panas hot melt glue. Digunakan bersama-sama dengan pistol perekat panas menghasilkan penyambungan yang cepat antara dua bahan yang sama atau berlainan jenis. Ni panas, dia kena berhati-hati kalau kamu gunakan benda ni. Sebab dia cair, dia bila kena kat tangan boleh sakit. Itu adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk penghasilan projek. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, kita jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Sekian, terima kasih.